قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Kemudian tak kala kami Imam Ghazali rahimahullah dapat akan jalan ini, jadi jalan beribadah kepada Allah dengan sifat ini, dengan sifat yang sesungguhnya jalan ibadah, jalan yang sangat dalam dan jalan yang sangat payah, banyak bukitnya, yang payah naiknya, yang pembicaraan di muka keempat. Kemudian jalan ibadah, jalan yang sangat payah. Kemudian begitu pula kepada diri kita ni, hamba yang amat lemah. Masa kita ni pula masa yang sangat payah dalam beribadah kepada Allah. Kemudian pekerjaan agama kita pada masa sekarang mundur ke belakang. Kemudian sabar kita yang sedikit pada masa sekarang. Pekerjaan yang membimbingi kita daripada ibadah sangat banyak. Kemudian umur kita pula umur yang singkat. Dalam mengerjakan ibadah ni pula banyak taksir, banyak tuai kita. Kemudian malaikat yang mencatat amalan, malaikat yang amat melihat. Kemudian ajal kita hampir, ini pembicaraan terdahulu. Kami dapat akan jalan ini, jalan ibadah dari sifat ini. Sifat ini balik kepada jalan ibadah, jalan sangat payah, ajar kita buat jalan ibadah. Kemudian Ghazali kata pula, kemudian serta yang demikian itu, demikian jalan ibadah, jalan yang sangat payah, jalan yang sangat dalam, banyak masyarakat kesukaran dalam jalan ibadah, besar kebinasaan dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang membinasakan ibadahnya tersembunyi, banyak seteru pula dalam beribadah. Yang menolong kita kepada ibadah sangat sedikit. Kemudian serta dengan ibadah jalan yang sangat sukar, hamba ni pula amat baik dan terdahulu. Maka kami pilih, maka kami Imam Ghazali pilih, maka kami baik dan maka baikkan pilih. Kata Imam Ghazali pilih berarti pada kaifiat ataupun aturan memutus akan jalan ibadah, memutus akan jalan ibadah. Kami pilih tadi akan sebagai pendidikan yang baik. Kami pilih molek, kami pilih secara merupakan pendidikan yang baik pada kaifiat cara aturan memutus akan jalan ibadah. Yang barang yang berkehendak kepadanya oleh hamba. Sebab terdahulu jalan ibadah sukar, hanya kita buat perjalanan ibadah. Pergi pula kepada diri kita ni pula amat lemah dan panjang percintaan diri kita. Jadi Ghazali mengatakan bahawa kami pilih, maka kami pilih ni kami baikkan pilih. Maksudnya pilih secara halusilah, secara boleh. Jalan macam mana kaifiat untuk memutuskan jalan ibadah, untuk melepasi jalan ibadah yang sangat payah, sangat sukar. Kemudian kita ni pula dan barang yang berkehendak kepada oleh hamba. Kita ni pula, oleh kerana kita ni hamba yang lemah, masa yang sukar dalam buat ibadah, masa sekarang
Tapi terjemah sini dengan tipu daya. Maknanya barang yang berkedok kepada barang oleh hamba. Mana barang daripada bekal dan senjata dan pegawai, terima pegawai, dan tipu daya. Tipu daya tu hilah lah, hilah. Kemudian apakah bekal yang diperlukan oleh hamba? Bekalnya dalam jalan ibadah daripada ilmu dan amal, tu bekal. Orang sekarang hilah tak mau belajar. Orang sekarang ni hilahnya macam-macam lah. Ilmu fardu ain bukannya tak ada, cuma tak sempurna je. Ilmu fardu ain ada dah. Tu hilah pula ke tu. Hilah nak lari daripada belajar. Bukan tak ada, cuma tak sempurna. Kita sebut kata tak sempurna pun kita tambah kalau namanya ilmu fardu ain. Ada ni hak fardu ain kena sempurna nah. Kalau hak fardu kifayah tak sempurna. Kalau hak sunat tak sempurna. Tu ada ke alasan. Kita nak sempurna ilmu fardu kifayah macam mana? Kita belajar kodoh-kodoh je. Ilmu sunat nak sempurna macam mana? Kita belajar pun kodoh-kodoh asah je. Tapi kalau fardu ain bukan tak ada, cuma tak sempurna. Itu hilah nak lepas daripada belajar belaka tu. Orang yang belajar sungguh-sungguh, dia tak ada buah tu, ayat tu tak ada. Orang kita tengok orang duk belajar asal-asal fardu ain berulang, dia tak ada hilah langsung, tak ada bunyi, tak mau belajar dah. Kita fardu ain kita beres dah. Ngaku beres pun dak. Dia tak ngaku beres. Teruskan belajar. Padahal kalau kita kata beres dah kalau kira-kira dengan belajar dia seumpama tu, tapi dia anggapan dianya tak sempurna lagi hak dia belajar tu. Hak dakwa tak sempurna tu tak belajar pun sebenarnya. Hak belajar sungguh pada kiraan kita orang luar lah. Kita kira Allah haji tu belajar daripada zaman bila? Daripada zaman muda-muda lagi belajar sifat 20 lagi, belajar bab semayang lagi, belajar ilmu tasawuf bab hati lagi. Pada kiraan kita orang luar ni, Allah haji tu selesai dah. Tapi kenapa dia tu belajar? Sebab anggapan dia nya tak sempurna. Ni hak sebenarnya, hak anggapan tak sempurna. Kita kata beres dia belajar, tapi anggapan dia tak sempurna untuk diri dia. Ada pun hak awal-awal lagi dah mengaku ilmu fardu ain ada, cuma tak cukup, tak lengkap. Hak ni kadang-kadang tak belajar pun. Tak belajar pun. Faham tak ni? Dia kita semua sama je. Kita semua sama je. Mari daripada jahil, kemudian dalam keadaan kita jahil itu pula kita tak sedar kita jahil. Sama je kita ni. Kita mari daripada asal jahil, kemudian belajar sikit-sikit. Hak sikit-sikit itu kita kata fardu ain tak sempurna. Kita kata walaupun fardu ain pun tak berapa nak ada pun laginya kalau kita kira. Tapi kita beranggapan pandai dah kitanya. Dah sekolah tak belajar ilmu agama. Sekolah tak belajar ilmu agama. Sekolah rendah lagi ada mata pelajaran agama. Masuk sekolah menengah pula ada mata pelajaran agama. Masuk sekolah menengah pula, sekolah menengah agama pula nama dia. Kita tak pandai lagi. Tak pandai lagi ke? Kalau macam saya pula duduk di Felda. Duduk di Felda ni ada sekolah agama rakyat pula. Kapur-kapur tak ada kalau agama rakyat. Felda ada sekolah agama rakyat. Kalau sekolah rendah pagi, kalau agama rakyat sebelah petang. 2 jam tiap-tiap hari. Sebagaimana hak sekolah rendah, sekolah kalau agama rakyat pun sekolah. Kalau sekolah rendah cuti, barulah sekolah agama rakyat pun cuti. Sama je. Mana sama hari je kita belajar. Mana kalau sekolah rendah tu sebelah petang, kalau agama rakyat sebelah pagi. 2 jam. Ada periksa sokmo, macam sekolah rendah juga. Boleh nombor sokmo, boleh hadiah sokmo. Tak pandai lagi.
Lepas tu masuk kalau menengah pula, kalau menengah agama dah pandai lagi. Memang kita rasa kita pandai. Saya pergi pondok hanya kerana akhir tahun cuti dekat-dekat 2 bulan. Daripada duduk rumah saja, baik kita pergi ngaji, pergi pondok, nak tambah ilmu lah. Ilmu ada dah, pandai dah, cuma nak tambah. Bila pergi pondok nak tambah mana, tak ada pun lagi. Tu jadi duduk pondok bukan nak duduk pondok pun. Kita pergi duduk pondok hanya nak tambah ilmu kita yang ada dah. Ilmu ada dah. Belajar dah agama di sekolah rendah, belajar agama di sekolah menengah agama rakyat sebelah ni hak tiap-tiap hari tu ada ilmu lagi. Cuma nak tambah. Tiba-tiba tak ada nak tambah. Baru pandai satu, baru pandai. Tak ada nak tambah-tambah je. Ada ni. Kita gitu belakangnya. Memang kita mula-mula rasanya kita ilmu kita tak sempurna je. Ilmu fardhu ain ada dah. Tak ada. Orang hak betul-betul belajar lah. Hak kenal ilmu, insaf diri, hak ni tak pernah cakap seumpama ni. Sebab apa? Dia akan belajar. Tapi kalau pandangan kita orang luar, beres dah dianya. Tak. Dia sentiasa belajar. Hak awal-awal lagi helah tak mau belajar, gitulah beginilah. Dah nak beramal, nak berzikir, nak apa, nak belajar, komang lah dianya. Makam tinggi dah. Jadi hak ilmu fardhu ain ni tak apalah, cukup dah. Tak sempurna je dah apa. Jadi mana helah nak lari tu. Tu helah nak lari daripada ilmu. Dia biasa je jumpa macam-macam peseng orang ni. Dia belajar ni biasa mari macam tadi jugalah. Tak pandai apa lagi. Belajar agama dah di sekolah. Jadi dia tengok kawan-kawan dianya maghrib pergi masjid. Maghrib pergi masjid. Sepatutnya kita sepanjang hari bekerja, maghrib ni kita fokus pada anak-anak kita lah pula. Ada ni. Dah pagi keluar, petang bawa sampai rumah balik kerja. Tiba-tiba siap bagaimana? Lagi masjid pula. Balik pula tengah malam, anak tidur dah. Lepas tu siapa nak tengok pelajaran anak apa semua? Duk sibuk apa lagi nak pergi belajar masjid kuliah maghrib? Kita belajar dah kan? Ni. Gitu belaka kebanyakan kitanya. Tapi oleh kerana orang duduk ajar, marilah dengar, biarlah kita pandai pun, tambah ilmu. Ni akhirnya oleh kerana kawan duk ajar, nak ambil hati kawan je. Pergi dengarlah, belajar asas-asas fardu ain. Satu baru dengar malam tu. Yang kedua baru dengar malam tu juga. Tak reti belaka lagi. Jadi hak orang ngajar malam fardu ain tu satu pun hak tak kata mengulang. Hak ni saya pandai dah. Semuanya baru dengar malam tu. Baru tahu bahawa dirinya hak dia rasa berilmu dah ni jahil. Tapi orang helah nak cari nak lari daripada ilmu itu jahil murakkab dia panggil. Kita ni jahil. Kita tak reti, tapi kita jahil. Kita tak tahu bahawa kita tak tahu. 2 kali tak tahu tu kan. Itu dia panggil murakkab. Bersusung. Apa makna bersusung? Bersusung daripada 2 tak tahu. 1 kita tak tahu. Nama dia jahil. Jahil bahasa Arab. Kalau sebut kita tak tahu tu ringan sikit lah bahasa Melayu. Jahil marah. Kalau kita kata kamu ni tak tahu, dia okey je. Kamu ni jahil, marah. Dia kata jahil. Kata tak tahu sudah. Jadi diri kita tak tahu. Tapi kita tak tahu bahawa kita tak tahu. Ni dia panggil jahil murakkab. Ni hak tamu belajar ni helah macam-macam ni. Bukan tak ada ilmu fardhu ain, tak cukup. Belajar dulu Cukup tak cukup? Terutama sekali ilmu akidah. Maknanya kena sempurna hak bab syariat zahir pun. Tapi kalau katalah ilmu kita dalam bab semayang, alhamdulillah selesai. Kita beramal, bab semayang lengkap dengan ilmu, sempurna. Tiba-tiba ilmu kita bab puasa tak cukup, puasa kita tak jadi. Puasa lah tak jadi, semayang jadi dah, tuan terima dah. Ada ni. Puasa comel, tiba-tiba pergi Mekah.
Pergi Mekah, dia punya rukun syarat dia pula kita tak sempurnakan. Haji lah kena pergi buat semula. Tak babik puasa, tak babik semayang. Itu bab fiqh. Tapi janganlah gitu. Semayang sama, puasa sama, haji sama dengan ilmu. Kita bayar zakat, tak kena. Bagi kepada hak bukan masuk dalam asnaf. Hak bukan masuk dalam asnaf. Contoh, maka zakatlah tak jadinya, kena bayar semula. Hak bab haji, bab puasa, bab semayang, tu selesai. Itu fiqh. Kalau bab akidah, satu pegangan sebenar, dua pegangan sebenar, tiba-tiba satu pegangan yang salah, satu pegangan yang terpesong, satu hak lain comel, satu je terpesong pegangan, amal ibadah semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni bab pegangan. Jangan kata bab pegangan fardu ain ada dah, iman dak kuat je. Belajar molek dulu. Orang gini tak boleh percaya. Orang gini tak boleh percaya sebab apa? Terkadang dia tak kenal pun fardu ain tauhid. Dia tak kenal pun fardu ain fiqh tasawuf. Bukan kata tak ilmu tauhid fiqh tasawuf, dia tahulah fardu ain. Dia tak kenal pun. Dia tak tahu pun sukatang dia setakat mana. Ni orang helah nak lari. Helah nak lari, hak dah kitab ni cerita helah macam mana nak melepasi jalan ibadah, yang bagai-bagai godaan jalan ibadah, helahnya macam mana. Hak ni helah nak lari daripada ilmu, hak tak awal-awal lagi dah tu. Dah pelik orang seumpama ni, dah dia berzikir makam dia tinggi dah. Jumpa pun bagai-bagai hak golongan seumpama ni. Ustaz, saya kalau kira dengan ilmu akidah tu banyak saya salah ustaz. Salah bertaubahlah kata. Tapi saya berzikir naik makam juga, dia kata. Walaupun akidah saya salah. Senyumlah kita ni. Naik makam macam mana? Ibadah Mazali kata jadi debu yang bertaburan, tidak diterima ibadah kita. Naik makamnya kat mana? Lepas tu rajin berzikir wa amal sunat tu. Bukan orang tak kenal latar belakang dianya. Dulu tinggal semayang mudah-mudah. Semayangnya kemudian baru. Dah kamu qada tak semayang? Hak wajib ya? Tak pernah qada semayang. Lepas tu naik makam macam mana? Duduk dalam keadaan mengekali dosa besar kerana meninggalkan kewajipan ijma' ulama, taubah daripada tinggal semayang tu. Mana rukun taubahnya? Qada balik. Itu salah satu daripada 4 rukun taubah bila tinggal kefarduan semayang. Salah satu rukunnya qada. Qadanya tidak. Mana malaikat catat dosa setiap saat kerana meninggalkan kewajipan ijma' ulama, kewajipan taubah. Di wa amal sunat dalam maksiat. Di berzikir itu dalam maksiat. Tapi maksiat yang paling besarnya hak dia kata akidah tak betul. Habis dah tu. Kalau kata akidah comel, alhamdulillah. Taubahnya macam mana? Qada semayang. Dah, masih lagi dalam maksiat. Meninggalkan kewajipan taubah, hak wajib ijma' ulama wa amal sunat, naik makam pula dia didakwa. Ni semua ni hak tak ada syariah belaka ni. Hak gini hak bermasalah ni. Dia cerita bab ilmu ni jadi kepanasan. Dia akan jadi kepanasan. Bukan kita sebut ilmu ni dia jadi nak belajar. Kalau begitu nak fokuslah fardu ain tauhid, nak fokus fardu ain fiqh, nak fokus fardu tasawuf. Cukup ada dah, cuma tak sempurna. Hello. Lepas tu helah tu pula disokong pula oleh hak guru dia, hak tak ada syariat. Ni jadi sedang molek. Alah, tak apalah ilmu. Awak takkan imam. Orang Islam kan beriman lah. Cuma imam tak kuat je. Orang Islam beriman. Ni habis. Orang Islam beriman. Jadi Islam dengan iman tu berlaziman. Tu hak awal-awal lagi syariat tak lepas. Badak ni. Tu nak lari daripada ilmu. Sini dah ni bekal mana barang yang berkehendak pada hamba daripada ilmu dan amal. Itu bekal. Tapi dalam bab ilmu dia akan bicara di akabah yang pertama nanti, akabah ilmu. Mazali kata akabah ilmu, akabah yang sangat kaud, yang sangat sukar, yang sangat payah. Mazali kata ramai orang yang berpaling daripada ilmu maka sesat, kata Imam Ghazali. Ramai yang berpaling daripada ilmu maka sesat.
Berpaling sebab apa? Sebab ilmu fardhu ain ada, cuma tak cukup, tak ada pun. Orang ada sungguh tadi orang kita kata duduk belajar daripada muda tu. Hak tu ada sungguh. Tapi dia rasa cukup ke tak? Tak. Dia belajar sentiasa. Ada ni. Kadang-kadang orang duduk pondok. Kalau kita kata kok letak cara kasar fardhu ain beres balik kampung sentiasa melazimi majlis ilmu. Hak betul-betul ada ilmu ni. Tapi kalau duduk pondok ilmunya tak berapa ada tapi dia perasan dia ada ilmu tak belajar kok. Belajar apa? Kita pun duduk pondok kok dia kata. Orang hak mengajar tu ustaz mengajar tu kawan kita je, kawan dia. Tapi dia mengaji lama mana? Kawan dia tu mengaji lama mana? Tapi kawan dia lah. Tak mau belajar ada juga yang seumpama tu. Tapi terkadang orang yang mengaji pondok lama pun dia ada kesempatan dia akan menghadiri majlis ilmu. Sebab apa? Sebab dia kata tak cukup dengan ilmu. Terutama sekali asas-asas fardhu ain. Tapi duk pondok kalau kira asas fardhu ain clear lah. Tapi tidak semestinya. Tu bahagian masing-masing lah. Duk pondok dah. Kadang-kadang fardhu ain pun tak selesai. Belajar pula kemudian barulah tahu banyak benda yang dia tak lepas lagi. Tapi mana kalau orang ni orang yang ada bahagian ilmu tu bahagian masing-masing. Bahagian masing-masing. Nabi SAW bersabda, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'u. Ilmu pun dah luang kepada amalan. Amalan yang ialah mengikut ilmu. Di hujung hadisnya, yulhamus su'ada wa yuhramul ashqiya. Nabi kata akan diilhamkan, dibuka jalan ilmu kepada orang yang Tuhan takdirkan pada azal orang yang bahagia, dan dihalang ilmu daripada mereka yang takdirkan pada azal orang yang celaka. Itu bahagian masing-masing dalam bab ilmu. Hadis tu ada nanti dia akan datang ke dalam aqabah ilmu. Ada ni. Bahagian masing-masing. Hak belajar itu jalan je lah, jalan. Semuanya tahta masyiatillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jadi kudi kata pun, tak sawak eloh lah tak mau belajar ni, tak seduk belajarlah. Orang mengajar pun tak ada jadi serabut pun. Tak mau belajar lari, tak ada orang serabut pun. Terasa hati sungguhlah dia tak mau belajar. Tak ada, bahagian masing-masing. Nak helah ilmu fardhu ain ni cuma tak lengkap. Helah lah nak elah kat mana pun. Tak ada apa, bahagian masing-masing. Belajar ialah belajar asas-asas ni, belajar bab akidah kena betul balik susah. Belajar bab fiqh kena betul balik susah. Belajar bab hati pula, belajar bab ketaatan zahir, ketaatan batin, belajar bab maksiat batin, riak, wujud takabur kena buang susah. Kau sedaknya berzikir naik maqam. Kata bawa sedap, asyik je. Jalanlah, tak ada masalah tu. Itu perkara yang berlaku sepanjang zaman. Tak ada orang pelik pun. Ada orang ni rajin beramal, rajin berzikir, tapi jalanan dia biasa dah, berlaku zaman berzaman. Saya terbabit dengan hak bab zikir ni akhir tahun 80-an laginya. Akhir tahun 80-an. Jumpa bagai-bagainya. Senyum je. Hak ni dakwa begini, hak ni dakwa begini, hak ni dakwa begini. Jumpa bagai-bagai. Akhir tahun 80-an. Hak saya mula. Masa tu duduk pun dalam 4 tahun 5 tahun gitulah. Mana tahu bab perjalanan dan terbabit dalam perjalanan bagai-bagai. Hak kemas syariat, alhamdulillah. Tapi hak ni tak banyak mana. Hak tak ada syariat, hak banyak tapi cepat naik maqam. Naik maqam dah juga. Tapi maqam khayal lah. Naik maqam rasa kita ni kena tertipu. Disedarkan kembali, diperingatkan kembali, betul balik. Tapi naik maqam juga. Tu kadang-kadang tak apa nak cerita, malu. Cepat naik maqam. Lah, naik maqam. Guru kita pula kata, ya dah kamu ni, dah orang ngaji agama, naik maqam cepat ah. Kena-kena maqam khoya. Nak cerita jadi malu. Sebab itulah dalam perkara ni, dalam bab ilmu ke amal ke, dalam bab perjalanan ke, orang pondok ini lagi besar cubaan. Orang pondok lagi besar cubaan dalam perkara ni.
Hak mengaji molek-molek tak apa lepas pun lagi. Dia terbabit dengan zikir, tinggal belajar. Tinggal. Sebab apa? Bab belajar payah. Beramal ni nak makan cepat. Sedar, asyik, kena khoyal, tertipu. Benda tu benda yang berlaku di tempat pengajian. Hak ada asas syariat tu sikit sebanyak. Benda ni benda biar berlaku zaman berzaman. Senyum je. Hak duk cerita jalanan ni begini. Tahu dah. Saya lalui belaka dah waktunya. Cuma sekadar lah pengalaman perjalanan. Nak cerita-cerita malu sebab apa? Kena tipu tak malu. Kita barang kena tipu, kita tak apa nak cerita. Malu. Ke tak malu cerita kat orang? Kita kena tipu. Hak jenis kena tipu ni takkan cerita kat orang, malu nak cerita kat orang ni. Kamu mengaji agama duk pondok kena tipu juga. Kita mengaji pondok ilmu syariah. Hak tertipu tu itu tariqah perjalanan, pelik apanya. Nak kita jahil dalam bab tariqah, kita gaduh, tergesa-gesa. Tunggu kata belajar molek bab syariah, kenal molek ilmu tariqah. Jangan kita terjun tanpa kita betul-betul memahami ilmu tariqah. Biar betul-betul kita memahami ilmu tariqah, baru kita terjun dalam perjalanan tariqah. Mana-mana syekh, mana-mana dia punya kepala dia mengaku dia betul lah ke? Itu pesanan teguh. Tapi kita jenis anak murid ni kadang-kadang istiqjal. Bila nak tunggu gitu? Lambat masa bak Tuhan. Tu pasal tu. Bila istiqjal, dan kitab Minhajul Abidin, salah satu daripada sifat kecelaan adalah istiqjal, gopoh. Gopoh lah antara peluang besar syaitan tipu daya anak Adam. Nak cepat. Meduk belajar ilmu syar'i berasa lambat je. Tapi tak tinggal belajar, cuma pergi cari kat luar. Tunggu pesan, cermat, bagai-bagai. Tapi dah kita rasa kita ada ilmu, kita boleh kenal mana betul mana salah. Dok. Kita takkan boleh tahu mana betul mana salah kalau kita sendiri tidak kemah ilmu tariqah. Yang kita belajar pondok ilmu syariah. Kalau bab akidah, tu kemahlah, tak boleh nak perdaya dah. Bab syariat, bab tasawuf fardhu ain. Tapi kalau bab perjalanan, dalam bab ni kadang-kadang boleh buka pondok. Boleh buka pondok ngaji 20 tahun. Tinggal pondok, tinggal anak murid, tertipu dianya dengan perjalanan. Buka pondok 20 tahun lebih mengaji. Anak murid ratuh dah. Tapi asyik ni asyik. Bila lagi tanya dengan tuan guru yang betul-betul arif dalam perjalanan ni, di tuan guru ni ada ilmu lebih kurang. Ni lebih dalam satu-satu ilmu, ni kurang dalam satu-satu ilmu, gitulah. Bila tanya dengan ilmu yang dengan tuan guru baba yang betul-betul arif dengan ilmu perjalanan, dia jawab kena, tuk guru kamu kena tipu dah, dia kata. Tuk guru tu kena tipu lagi. Hak boleh buka pondok ngaji 20 tahun. Hak ni hak syariat pun tak lepas. Cuma berasa macam ilmu ada, tak sempurna je. Ni awal-awal ni ada benda ni. Ada ni. Macam-macam helah lah. Mana berpaling daripada ilmu, macam dia kata dah, sesat. Ramai orang yang berpaling, sesat. Kenapa dia berpaling? Belajar fardhu ain wajib, dia tahu wajib. Tapi dia rasa macam dia belajar dah. Tadilah, kita sekolah belajar dah. Dah. Kita belajar tiap hari ke berapa kali seminggu, dah ingat. Tapi belajar lah. Belajar sekolah agama rakyat 2 jam tu, belajar agama sepenuhnya 2 jam sehari. Tapi wallahu alam lah belajar apa. Tapi masa periksa boleh hadiah semua masa periksa. Tapi apabila kita belajar sungguhnya, tak ada nak tambah-tambahnya ilmu. Ingatkan nak tambah ilmu, sementara tunggu cuti sekolah 2 bulan akhir tahun. Tak ada ilmu pun. Jadi hak helah nak lari daripada ilmu tu, larilah, tak ada apa-apanya, jalanlah. Bahagian masing-masing. Jadilah. Saya ni kalau kena makam tinggi dah, tapi akidah saya kalau ikut pada hak ustaz ajar tu, banyak saya hak tergelincir. Senyum kitanya. Itu cerita bab akidah, hak usuluddin. Akidah comel, taubahnya macam mana pula?
Qada semai puasanya macam mana pula? Dok pun. Lepas tu mana syariat? Duduk kadang maksiat, tinggal kewajipan. Konon-kononnya berzikir banyak-banyak, amal sunat sampai maqam. Tu kata maqam khoya. Dah guru dia yang kata sampai maqam, sama khoya je. Sama khoya. Jadi hok dalam kitab Minhaj ni Mazali akan tilik baik tilik ni macam mana kaifiah untuk memutuskan jalan ibadah yang payah yang sukar ni, dan tilik pula pada barang yang berkehendak kepadanya oleh hamba, daripada bekal, daripada senjata, pegawai dan tipu daya helak untuk melepasi hak bagai-bagai halangan dalam perjalanan ibadah. Mana bekalnya? Daripada ilmu dan amal. Mudah-mudahan dapat diputus akan dia, akan jalan ibadah ni, kata Imam Ghazali, dengan keelokan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sejahtera daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan terhenti ni, jangan ketinggalan dan putus di dalam bukit ibadah. Bukit ibadah. Diterjemah dengan bukit, dia iqab. Aqabat ni bonggok, rintangan dalam ibadah yang membinasakannya. Jangan terhenti dan jangan putus di dalam bukitnya, dalam aqabahnya, hak bonggok ibadah yang membinasakan. Maka jikalau terhenti ibadah, jikalau putus di dalam bonggok rintangan dalam ibadah yang membinasakan, jadi binasa ia hamba serta orang yang binasa dalam ibadah dah ni. Tapi apabila kita ni tak lepas di dalam bukit, dalam aqabat dia, dalam bonggok ibadah yang membinasakan, tak lepas, maka jadi binasa ia hamba serta orang yang binasa serta dengan orang yang binasa. Kami berlindung dengan nama Allah daripada yang demikian itu, yang demikian binasa serta dengan orang yang binasa. Wal iyazabillah. Itu doa tu. Kami berlindung dengan nama Allah. Mana kami pohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyazabillah. Minta berlindung daripada binasa serta dengan orang binasa dalam jalan ibadah. Ini bukan orang lari dari ibadah ni, orang yang jalan ibadah dah, tetapi jalan ibadah yang banyak rintangan-rintangan ni tak lepas, melepasi rintangan ibadah yang membinasakan. Jadi binasalah kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami berlindung dengan nama Allah daripada demikian itu. Maka kata muallif radhiyallahu anhu, pengarang Imam Ghazali rahimahullah, kami karangkan pada membicarakan, memutuskan jalan ini, jalan ibadah, dan menyatakan perjalanan ini, jalan ibadah, beberapa kitab. Banyak dari karang kitab macam mana untuk melepasi jalan ibadah, nak lepas daripada kebinasaan dalam jalan ibadah. Beberapa kitab dari karang, yang terakhirnya kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhaj akan menceritakan satu peringkat nak melepasi satu aqabah ni. Apakah kebinasaan dalam satu aqabah? Aqabah pertama ilmu. Apakah kebinasaan hak dalam aqabah ilmu? Aqabah yang kedua taubah. Apakah kebinasaan di dalam aqabah taubah? Dia akan bicara satu-satu. Yang keempat pula awarik. Ini dia akan bicara satu-satu, didatangkan huraian untuk melepasi satu-satu aqabah, satu-satu bukit, satu-satu bonggok dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin
Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.